telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, semoga berada dalam situasi yang menggembirakan anda semua dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa saya setiap kali saya memulakan bicara kepada anda semua, viewers, subscriber saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong channel saya yang tidak seberapa ini. Kali ini saya nak berceloteh sedikit dengan anda berkaitan beberapa isu. Isu yang pertama ialah berkenaan dengan isu yang sering dikeluarkan oleh penceramah-penceramah dalam media sosial berkaitan dengan isu Tarikat Naqsabandiyah yang baru-baru ini telah pun ada perdebatan ataupun dialog di mana 4 ahli panel daripada wakil kepada Tarikat Naqsabandiyah Aliyah itu pergi ke negeri Perlis, yakni berdialog di Pejabat Mufti dengan wakil-wakil dari Pejabat Mufti untuk dikabarkan ialah untuk membentangkan isu berkaitan tersebut, yang mana isu tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak Pejabat Mufti sama ada tarikat tersebut boleh diamalkan atau tidak di negeri Perlis. Ini bermakna untuk keabsahan tarikat tersebut ialah ajaran yang benar, yang pada pendapat pihak Mufti Perlis perlukan pembentangan-pembentangan yang dibuat oleh ahli panel tersebut. Dan kalau kita lihat pada awalnya mereka pergi 4 orang, seorang terpaksa duduk di luar kerana nama tak ada, yakni Ustaz Engku, menunggu di luar dia. Itu satu petanda bahawa ada benda, ada yang tak kena kot. Itu satu petanda lah. Ya, selepas beberapa ketika saya dikabarkanlah Ustaz Engku dibenarkan masuk untuk sama-sama menganggotai dialog tersebut lah. Ya, Ustaz Engku hadir, saya rasa disebabkan oleh jemputan, mungkin dijemput oleh menggantikan seorang ahli panel tidak dapat hadir, dan Ustaz Engku juga terlibat dalam dialog yang sebelum itu di antara Ustaz Salman Ali dan ARG, yang mana di dalam dialog tersebut juga kalau kita tengok banyak isu-isu yang dikeluarkan di channel-channel YouTube yang bukan mencapai kata sepakat yang sebenarnya masing-masing, terutama sekali pihak negeri Perlis ataupun pihak Pejabat Mufti lah pada waktu itu yang diwakili oleh Salman Ali. Saya tak pasti sama ada Pejabat Mufti ataupun pihak Kuips lah, ya, yang maknanya perdebatan pada waktu itu, di mana isu-isu keluar dalam media sosial yang begitu hangat sekali, ya, yang mana masing-masing melemahkan pihak masing-masing di luar, ya, di channel-channel YouTube. Kalau kita tengok begitu gairah sekali beberapa channel yang dikuasai oleh pihak mereka itu, dan juga ada 2-3 channel dari pihak ARG. Tapi di situ kalau kita sudah nampak ada benda yang tak kena, seolah-olah dialog tersebut tidak mencapai kata sepakat lah. Kerana dialog tersebut bertujuan ialah bagi satu pihak untuk
mengatakan bahawa Syed Nazim ini adalah sesat, dan satu pihak ARG untuk menyangkal dakwaan tersebut. Dan setelah sekian lama, kalau kita tengok, berlaku lagi satu dialog lagi yang mana pembentangan lah oleh pihak Tarikat Naqsabandiyah yang saya sebutkan tadi, dan telah pun berlaku. Namun demikian, kalau kita lihat selepas saja berlaku dialog tersebut ataupun pembentangan tersebut di Pejabat Mufti yang sepatutnya sulit, yang sepatutnya sulit dan tidak boleh dikeluarkan kepada umum lah sebelum keputusan dibuat oleh pihak Pejabat Mufti. Tetapi beberapa jam selepas itu ada ceramah-ceramah, saya lihat ceramah daripada Sabihus sama Tuan Mufti sendiri, Datuk Mufti sendiri pun ada sedikit-sedikit mengeluarkan cerita berkaitan dengan, ada kaitan lah dengan perbincangan di dalam perbincangan yang tersebut itulah, iaitu yang berkaitan dengan Tarikat Naqsabandiyah. Tapi ianya lucu juga berkaitan dengan pokok. Ini ialah isu istighosah, ataupun kalau kita kata dipanggil apa, tawassul lah, tawassul ke tabaruk ke, saya itu istighosah lah dengan pokok. Yang mana isu ini yang sebenarnya apa yang saya dimaklumkan bahawa ianya dimulakan pertanyaan itu ditanya oleh pihak Pejabat Mufti lah, berkenaan lebih kurang, kalau tak silap saya bertanya, pokok ini boleh bertasbih dan pokok ini pastinya baik, dan bolehkah kita beristighosah dengan pokok itu, kerana pokok ini pokok pastinya baik kan. Jadi ada yang jawab boleh dan ada juga jawab tak boleh dalam ahli panel 4 orang tu. Yang sebenarnya perkara ini tak perlu dibesar-besarkan. Bagi orang awam sendiri seperti saya, kita sudah maklum dan faham yang jawab boleh itu boleh dalam kaedah, dalam erti kata yang bagaimana, bukan kita pergi sembah pokok. Jadi seharusnya pihak orang awam janganlah keliru. Saya nak sampaikan di sini, kita nampak cubaan mengelirukan orang awam dan merendah-rendahkan pihak ahli sunnah wal jamaah itu sendiri, yang mana mengeluarkan isu pokok, istighosah dengan pokok. Jadi bagi orang yang tidak berilmu, mereka akan percaya teruslah, mana boleh kita nak beristighosah dengan pokok. Yang sebenarnya kita minta tolong dengan pokok ni banyak dalam kaedah yang lain. Contohnya pokok ini ada manfaat, kita boleh berteduh. Pokok ini kita boleh guna kayunya untuk buat rumah. Kita minta tolonglah. Yang sebenarnya pertolongan itu semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang kita fahami. Jadi diperbesar-besarkan, dan dalam ceramah tersebut saya rasa ini satu sifat yang tidak elok lah, sehingga beberapa video ceramah yang dikeluarkan oleh Ustaz Engku sendiri yang memberi penjelasan kepada orang awam supaya lebih memahami apa sebab mereka kata boleh dan apa sebab ada yang kata tak boleh. Tak boleh dalam kaedah yang lain lah. Tak boleh ni kerana tidak sepatutnya lah kita beristighosah kepada pokok dengan secara direct. Pokok, aku minta tolonglah dengan kau ni, tak patut lah. Orang yang bodoh sajalah, betul lah kata Ustaz Engku, orang yang bodoh saja buat macam tu, kan? Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya nampak ada dua entiti agama yang sering saling menyatakan berbeza fahaman pendapat di dalam negara kita ini, di dalam terutama di channel-channel YouTube, yang menyebabkan orang awam kadang-kadang rasa agak keliru lah, yang mana satu betul dan yang mana satu tak betul, kan? Jadi tidak sepatutnya berlaku begitu, kerana di negara kita ini umumnya bermazhab Imam Asy-Syafi'i dan berakidah Asy'ari wal Maturidiyah. Dan semua orang tahu, walaupun sebahagian besar orang awam yang tidak
tidak mengaji dalam bidang akidah, mungkin mereka tidak tahu, tetapi mereka ikut apa yang ustaz-ustaz mereka bagi tahu. Itulah hakikatnya. Tetapi ada satu golongan lagi rupanya. Satu golongan yang kita katakan golongan ini mengaku juga ahli sunnah wal jamaah, tetapi ia agak berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah yang kita amalkan sekian lama. Ini yang kita perlu teliti, dan kita orang awam perlu lebih peka dan faham betul-betul supaya kita tidak orang kata terpesong daripada fahaman yang sebenar-benarnya. Dengan sebab itu saya merasa terpanggil untuk berbicara dengan anda di dalam channel yang kecil ini, supaya perkara-perkara seperti itu tidak berlaku lagi lah, ya. Dengan membuat dialog, dan selepas dialog saja adalah muncul perkara-perkara yang tidak diingini, yang seolah-olah merendah-rendahkan ustaz yang sebelah pihak lagi. Dan muncullah dalam channel-channel YouTube, di dalam Facebook, ya, pelbagai orang kata isu. Ya, kemarin isu pokok lah, yang sebelum tu yang berkenaan dengan debat Ustaz Salman tu isu lain pula, macam-macam lah kan. Saya nak cerita pun dah ada di cerita yang sebelum ni. Dan berikutnya dikabarkan akan berlaku lagi satu debat ataupun dialog di antara Quips dan ARG berkaitan dengan Wahabi, ya, berkaitan dengan Wahabi. Tajuknya saya lupalah sebab saya cakap dari, anda boleh rujuk kepada Facebook Ustaz Rora, ya, Ustaz Rozaimi, yang telah pun mengeluarkan posting berkaitan dengan jemputan perdebatan antara Quips dan ARG, dan diberikan di situ syarat-syaratnya dan bila tarikh-tarikh ni. Dan ini juga kalau kita nampak ianya mungkin bukan untuk mencari penyelesaian. Ini sebenarnya mungkin mereka ini untuk berdebat, untuk mencari point ataupun isu yang boleh mereka ketengahkan kepada orang awam di dalam YouTube, di mana untuk memperbetulkan fahaman mereka, membetulkan ataupun menegakkan fahaman mereka dengan menggunakan dialog tersebut, bukan untuk mencari kata sepakat supaya orang awam lebih faham apa itu Wahabi dan apa itu ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Wahabi ini, kalau kita nak tahu, memang telah pun pada tahun 2016 Jumhur Ulama telah pun memfatwakan ianya sesat, ya. Ini Wahabi yang mana kita tak tahu, tapi pihak Quips dan pihak di sebelah sana tidak mengaku mereka Wahabi. Mungkinlah mereka ini pendokong kepada fahaman tersebut. Mereka tidak mengamalkan, cuma mereka pendokong ataupun bagi pihak orang-orang yang berfahaman Wahabi, dan untuk berdialog dengan orang-orang yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah ataupun berfahaman Asy'ariyah, ya. Jadi di situ kalau kita lihat perdebatan, dah dua perdebatan dan menjadi isu yang banyak, yang mana lebih kepada manipulasi kepada ustaz-ustaz yang hadir, yang pihak ahli sunnah wal jamaah, di mana keluarlah isu-isu kan, isu-isu baru seperti istiwa saringan pokok yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin yang ini juga sekiranya berlaku di antara Quips dan ARG, mungkin ada isu-isu lain, ya, isu-isu lain yang akan dikeluarkan untuk mempermain-mainkan untuk ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang menjadi panel bagi mempertahankan
Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini maksud saya ialah ahli panel Imam Asy-Syafi'i yang berakidah Asy'ari wal Maturidiyah lah. Itu maksud saya. Dan yang satu lagi ialah menegakkan ataupun mendukung fahaman Wahabi. Jadi saya juga ada lihat satu react daripada sebuah channel Protagonis Insight, cukup baik jika anda juga rujuk kepada channel tersebut untuk mendapat orang kata penjelasan yang lebih jelas daripada Dr. Haris berkaitan dengan jemputan perdebatan ataupun dialog di antara Quiz dan ARG ini, dan dia menggambarkan bahawa seperti apa yang saya katakan juga, tetapi lebih detail selepasnya tamat, orang kata selesai saja perdebatan itu, akan ada isu-isu yang mana pihak yang menganjur ini cuba untuk memanipulasikan apa sajalah isu-isu dalam dialog tersebut. Jadi apa kata anda, para penyokong Ahli Sunnah wal Jamaah, para pengamal Ahli Sunnah wal Jamaah, para penganut Ahli Sunnah wal Jamaah, apa kata anda? Dan cuba anda tengok anda tengok video-video YouTube yang sebelum-sebelum ini, terutamanya daripada media Pro Tajdid, dan semasa perdebatan di antara dialog di antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz Engku Fadil dan Baba Rashid pada masa itu, dan apa yang berlaku selepas itu. Macam-macam keluar kan, banyak sekali isu-isu dikeluarkan, dan seolah-olah merendah-rendahkan Ustaz Engku Fadil, merendah-rendahkan Baba Rashid, dan selepas itu pula berlakunya dialog ataupun pembentangan berkenaan tarikat Naqsabandiyah yang terbaru ini, dan selepas itu keluar pula isu pokok, sedangkan perkara itu tidak sepatutnya dihebahkan kepada umum, dan apabila umum mengetahui dan ada level-level orang kata education orang awam ini, akan membuat andaian-andaian yang pelbagai. Bagi orang yang tahu tak ada masalah lah, bagi orang yang kurang tahu, orang yang tidak tahu, mereka terus percaya kepada pihak yang membuat orang kata it's not the provokasi, tetapi itu adalah manipulasi lah, cerita-cerita yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang ilmiah di dalam ceramah-ceramah beliau. Dan satu lagi yang saya nampak ialah dalam dialog secara online berkaitan dengan isu tarikat tersebut juga ada orang asing pula dalam tu, dan sepatutnya ia menjadi sesuatu yang sulit lah dibincang secara adil dan saksama, di mana pihak tarikat Naqsabandiyah ini pergi ke sana untuk berbincang dengan cara baik, dengan cara aman, supaya mendapat keadilan, dan sepatutnya perkara-perkara itu dirahsiakan. Tetapi ada orang asing pula dalam dialog online tersebut, yang sama-sama menyertai dialog tersebut. Tidak sepatutnya berlaku lah, sebab beliau itu bukan orang Malaysia, beliau itu orang Singapura, dan ini ialah isu di Malaysia yang perlu diselesaikan oleh orang-orang di Malaysia, dan sepatutnya dirahsiakan terlebih dahulu sebelum keputusan dikeluarkan oleh pihak pejabat mufti. Itulah apa yang saya perkatakan, kerana saya juga orang awam. Saya melihat ini ada satu orang kata perkara yang tidak sihat lah, perkara yang tidak sihat berlaku, di mana terpaksa pula Ustaz Engku membuat ceramah-ceramah kepada umum, dia sebarkan kepada umum berkaitan dengan perkara tersebut.
kerana takut disalahartikan oleh orang awam. Dan ini yang tidak baik lah, ya. Sepatutnya tak berlaku begitu. Jadi kita sebagai orang awam ni, kita rasa macam berlaku pertelagahan lah di orang ni. Bukan nak cari penyelesaian yang sebenarnya, mencari mencipta kekeliruan orang awam di luar sana, ya. Sebab setiap perkara itu dimasukkan di dalam channel YouTube dan orang awam semua boleh lihat, boleh tengok, boleh dengar. Dan apabila orang awam mendengar, dan ia menjadi satu kekeliruan sebab kedua-dua belah pihak akan mengeluarkan kenyataan masing-masing. Sekiranya tidak dimulakan oleh pihak pejabat mufti, saya rasa pihak ARG juga tidak, ataupun pihak Ustaz Engku Fadil pun tidak akan keluarkan perkara tersebut untuk memberi penjelasan, ya. Cukuplah sekadar apa yang berlaku di dalam bilik meeting tersebutlah, ya. Dan yang tahu hanya mereka-mereka itu saja. Dan ini mungkin satu cara ataupun kaedah untuk mempopularkan aliran mereka, saya pun tak tahu. Dan saya rasa keliru jugalah. Dengan sebab itu saya mengambil inisiatif membuat video-video untuk tontonan orang awam, supaya orang awam tidak terkeliru lah, ya. Tidak terkeliru dan ambillah jalan yang betul. Dan saya menyarankan kepada anda semua supaya menonton semua, ya, ceramah-ceramah Ustaz Engku Fadil dalam membantah isu istighosah dengan pokok tu. Dan selepasnya berlaku dialog kemarin, iaitu pembentangan tarikat Naqsabandiyah kemarin, ya. Dan kita lebih faham, dan juga perlu juga tonton pihak yang pihak pejabat mufti negeri Perlis juga kita kena tonton dan mendengar apa yang disyarahkan oleh Sahibul Samahah Datuk Mufti berkaitan dengan isu pokok ini, dan kita compare kedua-duanya sekali, ya, supaya ia tidak menjadi satu kekeliruan yang besar kepada masyarakat umum di seluruh Nusantara ini. Dan ini yang saya syorkan kepada anda semua, ya. Sebab perkara ini bukan satu perkara yang kecil, ya. Ini perkara yang besar yang mengakibatkan berkaitan dengan kita katakan ada isu yang berkaitan dengan akidah juga tu, ya. Yang asas kepada akidah juga, kepada istighosah ini, kita boleh atau tak boleh kita nak meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan dengan pokok. Ini yang pelik ni. Perkara yang macam tu pun dikeluarkan kepada umum, ya. Dan kita ni orang-orang yang tak berapa cerdik ni, jadi fahamannya jadi faham lain lah. Betul tak, kawan-kawan? Jadi inilah sedikit sebanyak saya nak sentuh kepada anda semua, supaya anda boleh rujuk lah, ya. Saya tak letaklah di ruangan description, saya tak letak video-video tersebut. Anda boleh type saja di YouTube dan anda boleh jumpalah ceramah-ceramah berkaitan dengan perkara yang saya sebutkan tadi. Dan saya haraplah pada masa selepas ini, yang mana sekiranya berlakulah, benar-benar berlaku dialog di antara QUIPS dan ARG berkaitan Wahabi itu, carilah pendekatan kebersamaan ataupun mencari solusi yang sebenarnya, bukan mencari siapa menang siapa kalah, yang mana boleh mengelirukan masyarakat awam. Apabila berlaku begitu dan disiarkan di media sosial, dan ada penyokong-penyokong channel-channel yang menyokong pula, mengwar-war, membesar-besarkan pula isu tersebut, sehingga ianya boleh memeningkan kepala orang awam. Dan anda harus ingat, wahai orang-orang yang ilmiah dalam agama, ya, yang perkara ini yang tidak sepatutnya disebar luas kerana ia melibatkan imej anda sendiri,
ya, credibility anda sendiri dalam menyampaikan dakwah agama itu sendiri. Dan ia sedikit sebanyak ya mungkin tercela ya. Masyarakat ni kan pelbagai level ilmuan, dan persepsi masyarakat ini dia lebih luas. Ya, ini yang kita harapkan lah, anda jagalah anda punya kebijaksanaan anda tu. Janganlah sampai antara anda semua bergaduh sesama sendiri, masing-masing nak mencari populariti ke apa ke, saya tak tahulah. Tapi yang jadi mangsanya ialah orang awam, ya. Yang jadi mangsa orang yang menonton ni orang awam lah, kan. Tidak sepatutnya begitu. Dan anda diamanahkan untuk berdakwah dan mengajar agama Islam kepada masyarakat umum. Jadi jujur dan ikhlaslah ya dalam bicara anda, dalam apa jua yang anda lakukan, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingat pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam hadis Nabi. Anda lebih tahu, saya tak perlu baca dekat sini. Anda pun lebih tahu sebab anda lebih arif, anda mempunyai kelulusan-kelulusan yang begitu tinggi dan patutnya dihormati oleh masyarakat umum keseluruhannya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, ada segelintir sebahagiannya seolah-olah tidak percaya kepada anda, dan ada dalam media-media sosial ada sedikit sebanyak kutuk-mengutuk yang disebab anda sendiri. Apa yang anda bicarakan di dalam media sosial yang menyebabkan diri anda sendiri dikutuk oleh orang-orang awam, ya, para netizen yang menonton channel-channel anda dan channel-channel pihak yang satu lagi, ya. Pastikanlah sahabat kita ni dah berada di dunia akhir zaman, sepatutnya mencari kebenaran itu amat penting dan menyampaikan kebenaran kepada umum untuk supaya sama-sama kita membuang yang keruh dan ambil yang jernih, mencari jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya, bukan jalan cari mencipta persepsi-persepsi supaya mengelirukan umat manusia di Nusantara ini, ya. Okey, sahabat-sahabat, itu saja video kali ini, dan insya-Allah pada video akan datang saya akan mengetengahkan kepada anda berkaitan dengan aswaja, ya, menghadapi radikalisme Wahabi yang saya sedang menelaah, dan insya-Allah saya akan kupaskan untuk anda supaya sekurang-kurangnya memberi kefahaman kepada anda semua, insya-Allah jika ada waktu. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.